Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Nama aku Eri Faizal, aku host BFM Kupas. Dalam rancangan ni, aku explore isu-isu semasa dengan cara yang lepak dan mungkin juga satira. Ya, ada yang kata kasar, tapi aku cakap macam biasa je, macam cakap dengan kawan-kawan. Mahathir! Kalau ada yang rasa kena provoke tu, mungkin sebab benda baru bagi diorang. Kata pun nak gairahkan minda. Tapi ada satu hari aku tak dapat nak host Kupas sebab aku kena pergi Kelantan untuk bantu mangsa banjir. Jadi Aisyah Tajuddin, hos Kilas, diminta untuk menggantikan aku. Pagi tu, hari kedua aku kat Kelantan, aku nak check apa episod terbaru Kupas. Tapi situ kat kampung line hampir gila. Diorang kata nak signal bagus pergi area sungai. Kena ada saintis jelaskan ni macam mana dekat kampung line teruk. Dekat sungai okey pula. Apa topik diorang buat kali ni? Hudud isi periuk nasi. Apa? Viral sial! Sejak bila ni? Kelantan. Lupa pula, Mak. Finally, mimpi PAS untuk melaksanakan hudud di Kelantan datang menjelma. Okeylah. Korang ni dah bertahun bising pasal hudud. I pun dah malas lah nak kupas. Tapi ada satu I nak tanya. Apa jadi dengan nasib mangsa banjir rakyat Kelantan? 3 bulan dah mereka masih tak ada rumah. Inilah ilmu politik biasanya. Agama digunakan untuk mengaburi mata rakyat dari isu yang penting macam ekonomi dan pentadbiran. Bila dah sampai masanya, tak tahulah kalau hudud tu boleh isi periuk nasi kita. Tak sangka video yang Aisyah tolong hostkan tu boleh jadi serius macam tu sekali. Selama ni apa aku buat boleh kata agak daring juga. Adakah demokrasi di Malaysia hanya satu ilusi? Islam sebenar ke Islam tipu? Tengok, lagi provokatif kadang. Kalau aku yang kena, tak apalah. Aku punya slot. Aku yang tulis kebanyakan skrip. Aku yang prepare semua benda. Aisyah yang gantikan aku tu cuma lakonkan skrip yang orang lain tulis je. Kesian weh. Aku pun akan pilih topik priority kalau aku buat video tu. Masa aku pergi Kelantan, dah berbulan dah banjir tu surut. Tapi ramai penduduk Kelantan masih terumah ambing tau nak bina balik hidup diorang. Yang tak ada rumah, yang tinggal dalam kemah, dan harta benda diorang dah habis hanyut di bawah banjir. Teruk keadaan diorang. Tapi video yang menyampaikan mesej tentang keutamaan keperluan rakyat Kelantan, lagi-lagi mangsa banjir, dianggap menghina dan mempersoal hukum hudud. Video tu jadi viral sampai berpuluh ribu orang tengok, share dan komen marah-marah. Ramai penonton tersinggung sampai ada yang nak ugut pukul, bakar, bunuh dan rogol Aisyah. Media menghangatkan lagi kes ni sampai masuk TV. Front page paper terpampang Mufti Kelantan suruh Aisyah bertaubat. Polis pula siasat Aisyah dan tim BFM Kupas. Aku tertanya juga, kalau akulah yang buat video tu, rasa-rasa boleh meletup gempa satu Malaysia tak? Apa ni? Apa ni? Besar lah tu. Kelantan. Lupa maknya. Rasanya aku lagi lawak. Kan? Aku sebenarnya tak berapa faham apa yang kecoh sangat ni. Sensitif sangat ke hudud ni sampai kalau sebut je jadi kontroversi. Jenayah hudud merujuk kepada jenayah-jenayah yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak katakan abaikan undang-undang hudud tersebut, susah untuk kita terima kalau kita orang Islam. Tetapi andai kata kalau mana-mana pihak merasakan bahawa hudud itu tidak dilaksanakan dalam cara yang bersesuaian, misal kata, sememangnya mereka memiliki hak untuk menyuarakan dalam aspek mana hudud tersebut tidak sesuai. Jadi saudara Nizam dah tengok video Aisyah Tajuddin. Kalau
pilihan diberi kepada saya tidak akan memilih cara beliau lah. Kemungkinan sesuai untuk kita membuat komen-komen dengan cara yang lebih halus, dengan cara yang lebih hormat lah. Tetapi saya tak akan kata beliau bersalah. So saya ikut contoh Imam Maliki, Imam Hambali dalam pendekatan mereka apabila berbeza dari segi pendekatan yang perlu diambil. Mereka cuma menyatakan, saya selesa dengan pandangan saya, ya. Tetapi saya tak menyatakan bahawa pandangan you salah. Aku masa muda-muda dulu, aku tak ada sikap boleh tolerate dengan lain-lain pandangan macam style Nizam ni. Masa tu aku ingat Islam ni perlu dipertahankan. Tuhan ni kita manusia yang kena jaga dia. Jadi kalau ada orang yang cakap lain macam sikit pasal Islam ni, siap lah. Memang aku kutuk kau-kau punya. Hari berikutnya aku lepak kat taman. Masih duk fikir apa yang Nizam cakap. Okeylah, fine. Jenayah hudud ada dalam Quran. Tapi takkan itu je jadi punca orang mengamuk sakan. Rasanya baik aku tanya je orang ramai apa pandangan diorang pasal video tu. First time tengok video tu, semestinya majoriti akan rasa marah. Isu-isu yang berkaitan dengan perkara khusus macam Islamik, terutamanya perkara hudud ni, seharusnya tu biarlah yang pakar yang menjawabnya. There's bound to be some kind of backlash, but there shouldn't be any backlash. People should take a step back and view her opinion and decide based on her opinion, her message, rather than just how the video was shot. Dia macam nak pelekehkan kenapa Kelantan buat hudud, semua tu lah. Dia tak cerita pasal hukum tapi dia nak bagi tahu pasal keutamaan rakyat Kelantan, kerajaan Kelantan, sama ada nak utamakan hudud atau tolong orang masa banjir dulu. Ke tak perasan benda tu? Sebabnya cara video tu, mesej yang sebenarnya, mesej yang baik yang kau betul-betul nak sampaikan tu tak nampak pun dekat pandangan masyarakat. Nampaknya kebanyakan yang menonton video tu tak suka style video tu. Dia kata style video tu macam menghina, mengejek hudud. Jadi mesej video tu dah terabai. Lagi satu, pandangan tentang hudud kat Malaysia ni bukan satu je sebenarnya. Ada rencam dan bermacam. Dan yang paling ketara, ramai tak berani nak ke depan untuk bagi pandangan diorang. Malah yang tak suka video tu pun tak berani juga. Ada yang kata takut kena kecam, ada takut kena mak, ada takut diugut, ada yang takut hilang beasiswa. Jadi persoalannya, di mana lagi tempat selamat di ruang awam yang boleh kita luahkan pandangan kita? Aku masih memikirkan pasal kontroversi online sebab lepas satu-satu dan bukan sekadar kena kecam, babe. Masuk jail pun ada. Dan aku tertanya, adakah orang ramai yang aku jumpa ni takut nak meluahkan pandangan diorang di ruang awam sebab terkesan atau dipengaruhi dengan histeria, kecaman, kata-kata kesat dalam kontroversi-kontroversi online ni? Pada hari yang sama, video Aisyah ni keluar, enactment hudud di Kelantan dah lulus. Jadi topik tu dah memang hangat. Pada hari yang hangat dan keluar pula video yang hangat, dia meletup. Okay. Social media ni juga big business. Dia nak mendapatkan banyak likes, banyak komen lagi dalam page dia supaya bila dia dapat banyak like, dia boleh jual posting dia dengan harga lebih tinggi. Dan marah ni adalah elemen yang paling orang cepat share berbanding elemen yang shocking, berbanding elemen yang menakutkan ataupun lawak ataupun konten yang menjijikkan. Facebook pages ni mensensasikan jugalah cerita ni. Dan diorang akan letak title yang sensasi. Aisyah perlekeh hukum Islam. Aisyah persenda hukum Allah. Orang yang tak tengok video tu, kalau dia baca title tu pun, dia dah akan rasa marah. Pada masa saya tracking hari tu, at one point tu, views dia dalam 15,000 tapi share dia dah dekat 30,000. Jadi ini tunjuk orang tak tengok pun video tu. Orang komen based on tajuk Facebook pages ni or status dia, apa yang dia tulis kat situ. So at that point, setengah orang yang tengok. Tengok pun mungkin tak habis. Baru aku tahu, dunia online ni sebenarnya banyak cabaran-cabaran dia untuk dialog. Macam mana nak pastikan mesej aku tu boleh sampai? At least orang boleh faham lah apa yang aku nak utarakan dulu sebelum nak serang aku. So aku cari pakar-pakar untuk tolong aku analisa video Aisyah
dan juga video kupas yang aku jadi host sebelum ni. Fokus satu mesej tetapi keep repeating the message. Dan saya menggunakan demographics itu untuk memberitahu saya mungkin boleh menggunakan humor yang berbeza dan terpulang kepada siapa yang berdepan dengan kita. Effective communication kena ada 3 C. Credibility, charisma, command. Make fun of yourself first before you make fun of other people. Tangan you tu jangan gini-gini sangatlah. Apa pun dia orang berkenan kat aku. Saya tanya staff-staff saya kan. Saya kata, wah, this guy, okay lah, very cool dude, you know. Yeah, he's a cool dude, but I'm not getting his message. Fail. Tapi kan, ada satu benda yang aku perasan semua orang setuju. Perempuan is a easy target lah. Orang lagi suka troll kepada perempuan berbanding lelaki. Sebab bila perempuan ni, dia both sides akan troll dia. Perempuan pun suka troll perempuan, lelaki pun suka troll perempuan. Gender tu besar impact dia. Sebab bila tengok perempuan, so terus tutup. Ataupun condemn. Dia tak ada bagi masa untuk menapis apa yang Aisyah nak bentangkan ni. Oleh kerana Aisyah adalah seorang perempuan, reaksi ataupun reaction ataupun dalam bahasa Cina, reaksi lebih sebab dia perempuan yang memberikan message ini. Bila orang tengok muka awak, dia orang kata, next video, next. Benda tu takkan viral. Jadi ini mungkin sifat manusia, society kita yang kita lebih senang nak attack orang yang kononnya lemah lah, dipandang lemah. Tu dia. Semua cakap pasal Aisyah tu perempuan. Well, memang cara masyarakat layan lelaki dan perempuan berbeza. Sampai ada rasa, biasalah. Tu yang sampai tak perasan ada double standard. Kadang-kadang, cuba kita tengok sekeliling. Misalnya, bila lelaki cakap babi, macho, babi. Tapi kalau perempuan yang cakap mesti... Oi! Pak sensor! Babi betul. Cuba tengok kes Farah Ann. Bising semua orang pasal gimnastik pakai baju macam tu. Padahal, kita tak nampak bising yang sama untuk sukan orang lelaki walaupun pakai spender. Ramai orang rasa berkuasa untuk buli orang yang dianggap lebih lemah. Ni, kalau berada ni, ada orang berani buli. Golongan berkuasa macam ahli parlimen, menteri sendiri, ada juga yang kritik hudud. Tahun lepas Dr. Mahathir masuk TV. Dia kata kalau ikut hudud PAS, lama-lama nanti orang Islam tak ada tangan. Yang tu tak jadi viral pula. Tak ada pula orang nak ugut rogol dia, bunuh dia macam Aisyah. Ugutan rogol ni jelas satu cubaan nak mendominasi perempuan. Nak menghukum perempuan sebab berani bersuara benda yang dianggap mencabar. Pernah dengar lelaki kena ugutan rogol? Kenapa kalau perempuan cakap tak nak dengar? Senang diserang. Walaupun mesejnya sama. Kan perempuan tu manusia juga. Pada waktu tu, aku rasa macam nak jumpa dengan salah satu NGO yang hentam video kau-kau. NGO ni ada yang cakap ekstrim jugalah. Dalam Islam pun dia open, siapa pun boleh berbincang apa-apa pun dalam dunia ni, bawah langit ni kan. Cuma kadang bukan kita nak bincang, saya tengok, tapi lebih kepada provokatif, mengapi-apikan. Jadi sudah tentu bila keluar video ini dan digambarkan seolah-olah hudud ini satu yang lekeh dan tak sesuai dan menjadi persendaan. Maknanya niat you mungkin baik kan, tetapi cara you sampaikan itu saya pasti agak ofensif sikitlah kepada orang Islam terutamanya kan. Saya bersetuju kalau nak disebut bahawa mungkin ada prioriti lain di Kelantan ataupun di seluruh negara misalnya, because kita pun mengalami masalah ekonomi sekarang ini. Saya rasa perkara ini banyak kena dibahaskan dan mencapai satu resolusi sama ada benda ini harus dilaksanakan ataupun tidak oleh semua pihak. Saudara Aminuddin ni bagi aku agak munasabah dan senang diajak bincang. Siap boleh setuju lagi, mungkin ada keutamaan lain di Kelantan atau Malaysia ni yang perlu dipertimbangkan. Cuma yang sedihnya waktu video Aisyah tu keluar, ISMA sebagai NGO tak pula menggerakkan dialog tentang keutamaan di Kelantan. Yang diorang sibuk cuma mengecam. Kata Aisyah tak berpelajaran, nak beri Aisyah pakej tarbiyah. Dalam website utama ISMA je,
ada lebih kurang 10 artikel diterbitkan dalam masa 5 hari pasal video tu, tanpa ketengahkan isu keutamaan kat Kelantan. Kalau tersinggung dengan sketsa tu, cakap je lah sketsa tu melampau. Tapi mesej video tu ada merit dia. Ini dah macam ada agenda nak menakut-nakutkan semua orang. Tengok tu, ada orang mula mempersoalkan yang bukan-bukan. Ini aku takut lama-lama buat orang tak berani nak luah pandangan dekat ruang awam. Sebab sekarang semua macam ketakutan gila ni. Orang Malaysia pada zaman ini agak sensitif. Ataupun dalam bahasa Malaysia, sensitif. Nak cakap benda kecil pun cuak, bai. Ni bro, muka dah blur belum? Muka dah blur. Suara dah tukar. Ini nak cakap benda sensitif ni. Ini semua kena sensor. Kan keluarga kena cari, kena ugut, rogol, bunuh semua. Dah? Okey. Ni ada benda aku nak cakap ni. Pisang goreng cheese ialah benda paling tak make sense kat KL ni, tahu tak? Gay gila. Cheese, pisang. Tak pisang siapa tak? Lega Pak Luahan. Muka blur Confirm Nama Edri Faizal. Sama lah macam aku, terkial-kial nak ikut nasihat pakar yang bertimbun tu. Sebab apa? Sebab kita sekarang hidup dalam zaman yang sensitif dan penuh dengan ketakutan. Kita adalah pertubuhan report polis. Kalau kita tak ada, siapa nak report polis? Of course. Macam masa hari tu Kupas jadi kontroversi. Ayah pun muncul lah. Apa yang suka sangat report polis ni sebenarnya? Tujuan dia satu-satu isu yang mengakibatkan rakyat marah. Bila kita buat report, jadi meredakan keadaan. Terus kes tu dia stop. Okey, aku tak pastilah macam mana report polis ni boleh mententeramkan keadaan. Aku rasa kalau report polis ni, nanti akan datang lagi satu round laporan media dan ada kemungkinan boleh kena tindakan undang-undang. Dan ini hanya menambah lagi ketakutan terhadap mangsa keadaan macam Aisyah tu. Aisyah minta maaf, saya salut dia. Terbaik. Seorang yang mempunyai iman yang sangat kuat. Keep it up. Dan ayah berjerulah kepada rakyat seluruhnya. Jangan mengapa-ngapakan Aisyah. Saya pula kawan report polis, siapa yang menghina Aisyah pula apa ni? Kan? Kena kan? Aku ada nak tanya khabar Aisyah, tapi Aisyah masih trauma dan takut untuk bercerita tentang apa yang dah berlaku. Aisyah semacam takut sangat-sangat. Dia tak boleh tidur. Dia memang betul-betul sangka orang akan bunuh dia, orang akan rogol dia. Sehingga dia kena potong rambut dia dan pakai topi, nak keluar pun takut. Sebab mungkin dia takut orang baling asid lah. Pada hari ketiga, apabila saya membaca satu berita, Aisyah Tajuddin boleh dipenjarakan selama setahun. Saya pula jadi trauma. Hari yang paling hitam sekali dalam hidup saya adalah pada hari di mana Aisyah pergi membuat polis report. Malam tu saya pun tak boleh nak tidur sebab saya takut anak saya direman. Saya amat sedih sekali pada pagi itu sehingga saya menangis depan isteri saya. Anak saya tidak berniat untuk menghina Hudud, cuma membuat satu statement politik. Untuk Aisyah, sekarang ni dia pun masih trauma. Kesan pada dia memang sampai ke hari inilah. Berkali-kali jumpa orang yang ketakutan. Takut kalau bercakap nanti kena tindakan. Selepas bercakap pula, kena ugutan. The biggest problem we face today is the fact that we're getting very ambiguous signals from the government and from the institutions that are responsible for this sort of thing. Something can be seditious today, but not seditious tomorrow. Yes. You can say things about this particular group and it's not sensitive, but you can say things about this group and it's very sensitive. The more that happens, extreme positions are being given license to do what they're doing. They feel that it's okay to do it. You know, when certain things are said, there's an arrest, but other things are said, no arrest. And people say, well, how do I know what is acceptable and what is not? How do I know what I can speak about and what I can't? And so then there's this chilling factor that sets in, right? People just stop talking. And that's really, really not a good situation because there are issues that need to be discussed. I was involved in work that was perceived as being anti-Islamic. I was doing work with cases involving people who had wanted to assert their freedom of religion as Muslims. They wanted to say that they were of a different faith. And they were being stopped by the administrative structures. So that apparently was controversial. There were death threats.
And initially you think, wow, what a joke, man, because these things don't happen in this country and it's not going to be anything. But when you see thousands of these posters online, and as time wore on, you realize that, oh, you were vulnerable because it's the guys who will come up at you and slap you or beat you or stab you or whatever, or worse. And you don't know whether that's going to happen. Masa tu aku nervous gak. Dulu aku benci kau kat dia. Yeah, this is the first confession that I did since I born. I just know that people say that, okay, this Lina Joy is at a post state, you are the lawyer. So I joined the mob and I think let's hate this guy because he insults religion and everything. So it's funny because I was never even Lina Joy's lawyer. I acted for the Bar Council. The funny thing is that I'm not really carefully look into the case and everything. I just believe at the propaganda that have been thrown on the internet that you should hunt this man down and do whatever violence it permits because you are insulting Islam, you are against Islam. Because back then, for me, Islam is everything and this is the way for you to protect Islam. But Islam is still important to you, right? Yes, still important to me. Yeah, that's the thing. But then you've evolved. Yeah, I'm evolved. But what's changed your identity? Why do you have a different I think do a lot of reading and most importantly, mix with a lot of people. So you're not just like the Malay said, katak bawah tempurung. Because the more people you mix with, the more people you talk, the more people you have dialogue, the more people that come and challenge your belief, the more you have exchanged your opinion and everything, that's kind of open up your worldview. And I start to see that this is not the way for you to like protecting Islam or whatever. So for me, God and his religion don't need us, the weak being, to protect them. This idea has changed me and I think that's how also changed my view on you. Because, hey, I used to hate this guy and I never met him. And I used to think that he's some sort of big guy who was so tough, and just to see like he's a very humble lawyer here with me, and somehow it's made me feel like, okay, I'm kind of idiot back then. I won't moralize. I mean, you're entitled to your view, and I understand why you might have thought the way you did. And the fact that you and I can now sit down and talk, you may still disagree with me on some of the things I'm saying, but we will walk away from this thinking, okay, he may have a view on this, and I'm going to go back and think about how that shapes my idea of how things should be, and move on from that. But thank you for telling me. Lepas jumpa Malik Imtiaz dan ayah Aisyah, aku boleh nampak sekarang ni siapa sebenarnya mangsa dalam isu macam ni. Dulu dalam pandangan aku, orang macam Malik Imtiaz bukan mangsa. Tapi dialah pengancamnya. Sikap kita yang bantai-membantai dalam ruang awam, kecam sebelum berfikir, atau kecam sampai nak bertindak ganas, ni semua akan menimbulkan kegelisahan. Ini bermakna, suara orang akan disenyapkan oleh ketakutan. Macam mana nak ada ruang awam yang selamat untuk semua? Aku terfikir macam mana keadaan Kelantan yang dah dekat nak raya masa tu. Dah pulih ke? Sebab orang macam dah tak bercerita lagi dah pasal keadaan mangsa banjir kat Kelantan. Adakah kontroversi macam video kupas ni dah mengalih perhatian kita daripada isu-isu sebenar yang jauh lebih penting? Naik kuat lah air derah. Lepas tu, saya pindah ke tu lah. Tinggal dari kertas semalam ni. Duduk dari kertas tu lah. Tidur situ lah. Budak-budak ni pun duduk dalam hujan. Ni takut semua jerit nangis ni. Basah semua sampai pagi. Lepas tu tengok semua lah rumah hanyut. Tak ada rumah langsung. Saya duduk kemah kecil tu lah. Yang kemah kecil. Macam tu. Macam kat luar. Duduk situ lah. Panas lagi. Sedih lah kita tak ada rumah ni. Duduk. Semualah keluarga duduk tu. 13/2 tu suami saya meninggal. Dan kemah tu lah. Lepas tu dia tak ada. Saya duduk dengan anak-anak lah. Ni dengan anak-anak ni. Keluarga anak ramai anak. Berapa ramai anak macam? Anak 10. 5 bulan duduk dalam kemah. Sebulan duduk dalam rumah. Rumah sementara lah ni. Kekal dia tak bagi lagi. Sedih aku tengok. Memang ada improvement. Tapi masih terlalu banyak yang kena diusahakan. Statistik rasmi yang kita dapat daripada federal sendiri and then daripada bancian kampung sendiri lebih kurang 130,000 mangsa banjir di seluruh negeri Kelantan. Kalau rujuk pada laporan dalam paper ke dalam media-media daripada kerajaan apa sendirilah, kita diberi anggapan bahawa hampir 50% yang dah ada tempat kediaman selesa. Tapi kalau pergi dekat ground sendiri, sebenarnya dalam 15 to 20% saja yang
ada kediaman. Kebanyakannya, majoritinya masih tinggal dalam kemah lagi. Sambut Ramadan dalam kemah, hari raya pun maybe orang masih duduk dalam kemah. Sekarang kita ada 6 bulan dah selepas banjir. So, setakat ni aku ada pengalaman lah bersahur dengan diorang dalam kemah, buka puasa dengan diorang dalam kemah. Teruk, weh. Kau tak rasa macam kau duduk dalam Malaysia? Sebagai anak Kelantan sendirilah, aku rasa terlalu disappoint lah dengan apa yang berlaku. Kau macam kalau kau tengok keadaan, kau rasa terlalu sedih lah. Tak sepatutnya benda ni berlaku dalam negeri Kelantan. Dengan janji nak buat 2,600 rumah, sampai sekarang berapa je yang dia buat. Kau sebagai MB, kau sebagai TMB, kau duduk dalam rumah aircon. Kau duduk, kau pergi mana-mana, kau buat kereta, kau nak makan ke apa semua, bersuap orang datang hantar itu ni semua. Perfect, orang cakap. Tapi kau punya rakyat duduk dalam kemah macam tu. Tengah hari panas, malam hujan dengan selutnya apa. Budak sekolah, bayi, orang tua yang sakit kritikal, macam-macam ada lagi dalam tu. Kau tak pernah peduli, kau sibuk dengan hudud. Bila kita mengkritik bab hudud, bukan kata kita menolak hudud. Maknanya kau kena dahulukan apa yang perlu didahulukan dulu. Semua masalah ni dia takkan selesai dengan kau laksanakan hudud. Masalah yang ada ni, masalah rumah, masalah tempat tinggal. Ini orang cakap perkara asas. Bila kau nak laksanakan hudud, kau kena pastikan kehidupan rakyat kau betul-betul okey. Tapi kau sibuk nak hukum orang je. Too much politik sampai kau lupa kau tanggungjawab. Kau lupa dekat rakyat kau. Rakyat yang angkat kau sekarang. Dan dari satu hari nanti rakyat kau yang akan turunkan balik kau. Sure yang tu. So, okey lah Aku nak kena get ready untuk show kupas. So, terima kasih banyak. Thank you. Thank you much. Terima kasih banyak. Rasanya lah, kalau nak jadi keyboard warrior, mungkin keadaan orang Kelantan yang terpaksa beraya dan kemah tu lagi patut diperjuangkan dengan membara sekali. Ya, ada orang tak suka benda-benda serius dibincang dengan cara sketsa atau jenaka. Okey, fine, tak apa. Tapi jenaka ni ada kelebihan dia. Satira bagi saya mustahab untuk melihat sesuatu ataupun cuba nak memahamkan sesuatu dengan cara yang lembut. Maksudnya bukan dengan cara yang agresif. We get to laugh at something. And satire is a way for us to deal with ataupun to handle issues. Dan lawak digunakan untuk melihat sesuatu daripada perspektif yang berlainan. Lagi satu, kita boleh tengok macam mana mereka yang berkuasa boleh lepas daripada tindakan. Manakala yang tak berkuasa dibuli dan diketepikan. Macam Aisyah, macam mangsa banjir di Kelantan. Jadi satira ni boleh menjadi cara untuk kita menegur mereka yang berkuasa dan memberi suara kepada mereka yang lemah. Cuma aku kena belajar buat sketsa yang lebih tepat dan setia dengan mesej supaya audiens tak keliru. Tapi tersinggung, salah faham, ni semua tak boleh nak elak. Sedangkan lidah lagi tergigit. Betul tak? Bagi aku, ruang awam ni perlu jadi satu tempat untuk kita semua boleh luahkan apa sahaja pandangan kita berkenaan dengan hal-hal yang kesannya kena kat semua. Hanya apabila pandangan berbeza didebat dan dibahas, barulah kita boleh nampak jawapan terbaik yang mungkin kita tak dapat fikir dengan sendirinya. Dan hasilnya, satu penyelesaian yang boleh diangkat semua. Kalau kau tak suka poin aku, cara aku meluahkan, bahaslah. Jangan cuba menekan dengan ugutan, keganasan atau kuasa politik. Kurang-kurang tengok video aku sampai habis. Ramai kata ruang untuk kita berbincang dah makin menguncup. Sinilah tempat kupas. Inilah peranan kupas. Tawarkan pandangan berlainan. Rancakkan lagi perbincangan supaya semua dapat saling belajar dan semakin matang berdepan dengan perbezaan. Ini perjuangan aku untuk tolak balik. Biar luaskan semula ruang ni. Kau buat apa sini? Shoot kupas. Esok ah? Lah esok pula. Lihat dulu. Babi aku tak ada jauh kot. Apa pula esok? Bukan hari ni ke? Kau jangan bohong, bye. Lihat dulu.
Tok Aisyah dia kena jumpa ayah lah kan. Saya boleh mandikan dia.